Selamat pagi, salam sejahtera. Ini paling mengejutkan apabila seorang adun daripada Parti Barisan Nasional mengumumkan letak jawatan. Okey, sebelum kita ulas lagi tentang isu peletakan jawatan ini, sila tinggalkan komen anda, tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah, kenapa adun ini berhenti ataupun letak jawatan? Kenapa adun ini tiba-tiba umum letak jawatan? Ini jawapannya, saudara-saudara. Johari Abdul letak jawatan sebagai adun gurun. Johari Abdul hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai adun gurun di Kedah berkuat kuasa serta-merta. Pengumuman itu dibuat menerusi hantaran di laman Facebooknya pagi ini. Dia berkata keputusan itu disampaikan menerusi sepucuk surat kepada Speaker Dewan Undangan Negeri DUN Kedah Johari Bulat. Saya telah mengutuskan sepucuk surat kepada Speaker DUN Kedah Johari Bulat mengenai peletakan jawatan sebagai adun gurun, dan surat terbabit telah diterima bertarik pada 13 Disember 2022. Dalam surat terbabit dinyatakan bahawa peletakan jawatan saya berkuat kuasa serta-merta dari tarik surat itu diterima oleh pihak Speaker, katanya. Johari yang merupakan bekas pengerusi PKR Kedah tidak menyatakan sebab peletakan jawatannya itu, tetapi ia di saat spekulasi dia dicalonkan sebagai Speaker Dewan atau Speaker Parlimen. Dia menang kerusi Parlimen itu pada PRU 14 selain menjadi ahli Parlimen Sungai Petani sejak 2008 sebelum mengambil keputusan untuk tidak mempertahankan kerusi itu pada PRU 15. Pada itu, Johari mengucapkan terima kasih kepada parti komponen PH serta penduduk di Gurun atas sokongan dan kerjasama yang diberikan kepadanya selama menjadi wakil rakyat di situ. Saya cukup berbangga dapat berkhidmat mewakili warga Gurun sepanjang menjadi adun di kawasan tersebut, kata beliau. Saya dengan rendah diri menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf jika terdapat kesilapan, kekilafan, kekurangan dan sebagainya kepada semua pihak, khususnya buat rakyat di Gurun sepanjang berkhidmat sebagai adun, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, peletakan jawatan ini sebenarnya sudah biasa berlaku di mana-mana berkaitan dengan apabila beliau mahu dilantik sebagai Speaker Dewan. Saudara-saudara, apalagi yang kita boleh sebutkan di sini ialah seorang ahli parlimen daripada PKR, daripada Pakatan Harapan, mengatakan biar aku dipancung, Hasan tak rela demokrasi berkubur di parlimen. Sejak belakangan ini, ahli parlimen Pasir Gudang Hasan Abdul Karim kerap mencurahkan perasaannya berupa teguran atau sindiran melalui ungkapan puisi. Melalui karya terbarunya yang disiarkan di media sosial hari ini dengan judul Satu Deklarasi, Hasan membantah MOU Perdana Menteri Anwar Ibrahim dengan beberapa parti lain. Meskipun begitu, Hasan menjelaskan kepada Malaysia kini dia akan tetap mengundi menyokong usul percaya Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada Isnin depan. Saya sahkan akan undi sokong Anwar sebagai Perdana Menteri, bukan kerana ultimatum MOU tetapi atas hati nurani saya, katanya menerusi mesej WhatsApp. MOU itu mewajibkan ahli parlimen berkenan menyokong Perdana Menteri dalam mana-mana usul kepercayaan atau rang undang-undang bekalan atau mana-mana usul berkaitan kepercayaan kerajaan pimpinan Anwar. Hasan dalam sajaknya menyebut parlimen itu kemuncak suara demokrasi dan parlimen bukan tempat makhluk zombie yang bergerak mengikut arahan ketua. Biarlah aku bicara sebagai seorang ahli parlimen di sini. Aku bukan robot, aku bukan zombie, aku masih ada maruah, bukan bangkai bernyawa. MOU itu antara lainnya memperuntukkan jika ahli parlimen dalam kerajaan yang gagal mengundi atau menyokong Perdana Menteri dalam usul undi seperti undi percaya, rang undang-undang pembekalan dan sebarang usul berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan dikira letak jawatan. Pada sajak itu, Hasan menyatakan tindakan yang akan diadakan atau dilakukan kita undi usul percaya Perdana Menteri pada Disember, aku isytiharkan di sini, aku akan mengundi bebas ikut hatiku. Aku akan ikut berikan undi kepercayaan kepada Perdana Menteri sahabatku. Bagaimanapun, Hasan dalam sajaknya menyoal MOU itu autokrasi atau demokrasi sambil menyorot kisah Hang Tua dan Hang Jebat.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini isu paling hangat datang daripada negeri di bawah Bayu, Borneo, Sabah. Apabila Hayat Muhyiddin di Sabah sudah semakin di hujung jalan. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan kali ini, tolong tinggalkan dulu komen kamu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baik, seperti yang telah diwar-warkan sebelum ini, akhirnya Muhyiddin Yassin benar-benar dipecat. Bukan dipecat daripada jawatannya, bukan dipecat daripada Perikatan Nasional, tetapi partinya Muhyiddin Yassin dipecat daripada Gabungan Rakyat Sarawak atau bukan Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Akhirnya apa yang kita impi-impikan, yaitu GRS menjadi sebuah parti lokal yang boleh disebut original Sabahan, akhirnya menjadi kenyataan apabila Parti Bersatu yang datang daripada tanah Melayu ataupun daripada Malaya akhirnya disingkirkan daripada Gabungan Rakyat Sabah atau GRS tersebut. Dengan ini maka kita dapat satu perkabaran yang memang kita tunggu, munculnya parti politik yang benar-benar blok yang original Sabahan. Jadi kita boleh andaikan pada pilihan raya akan datang ini akan ada satu perkara yang menarik yang mungkin akan boleh diulas dengan lebih baik lagi, dan kita jangkakan Sabah akan lebih banyak suara selepas ini bersama dengan Blok Sarawak membentuk Blok N, Blok Borneo. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan bahwa GRS telah menggugurkan keanggotaan Bersatu sejak 9 Disember lalu lagi, dan itu GRS juga memutuskan Haji G kekal sebagai pengerusi. Kalau semalam yang dinyatakan oleh Ronald Kiandi, beliau katakan Haji Jinor tiada keabsahan lagi sebagai pengerusi dalam GRS, dan beliau kata tanda tangan MOU perjanjian dengan Anwar Ibrahim tidak sah menurut Ronald Kiandi. Ini penjelasannya. Ronald Kiandi harus tahu bahwa GRS telah pun menggugurkan keanggotaan Bersatu sejak 9 Disember lalu lagi. Maknanya sebelum daripada perjanjian MOU itu, Haji G GRS telah pun menggugurkan keanggotaan Bersatu, dan GRS masih mengekalkan Haji G sebagai pengerusi. Ahli Majlis Tertinggi AMT Gabungan Rakyat Sabah GRS sebulat suara memutuskan Datuk Seri Haji Dinor kekal sebagai pengerusi gabungan itu. Malah timbalan pengerusi GRS Datuk Seri Maximus Ongkili menegaskan gabungan itu memutuskan menggugurkan keanggotaan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu sebagai ahli badan GRS. Merujuk kepada kenyataan Datuk Seri Ronald Kiandi pada 17 Disember lalu, saya selaku timbalan pengerusi GRS telah mempengerusikan satu mesyuarat AMT GRS pada 9 Disember 2022. Mesyuarat tersebut telah memutuskan untuk mengekalkan Haji G sebagai pengerusi GRS dan menggugurkan keanggotaan Bersatu sebagai ahli badan gabungan GRS, katanya. Ongkil yang juga Presiden PBS memaklumkan mesyuarat AMT GRS turut memutuskan gabungan itu menyertai kerajaan perpaduan atas komitmen membina kerajaan yang stabil demi kepentingan kesejahteraan rakyat dan pembangunan tanah air. Sehubungan itu, katanya, Ronald dan Bersatu tidak ada hubungan dengan perjanjian persefahaman kerajaan perpaduan yang prinsip dan matlamatnya telah ditolak oleh parti beliau, telah ditolak oleh Muhyiddin Yassin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu, ikuti terus ulasan seterusnya selepas ini.